Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul malam ini. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar para penonton yang ada? Belum ramai lagi yang masuk, jadi saya tak panggil dulu tetamu kita biar kita ramai sikit. Menonton tolong share yang ada tu. Mudah-mudahan penonton kita sudah masuk ramai sikit. Saya akan undang bersama saya di studio ini ada Profesor Madya Dr. Adawiyah Ismail, tapi kita ini kan dahulu kita cuba semang-semang dulu ya. Kita, bagaimana yang kita maklum ya, hari ini adalah bukan hari ini, bulan ini telah diangkat oleh pihak Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga, Wanita, Keluarga dan Masyarakat sebagai bulan keluarga kebangsaan. Ialah kepentingannya untuk kita membina keluarga. Kalau kita yang beragama Islam, kita katakan bahawa keluarga Rabbani, keluarga yang cintakan Allah, keluarga yang cintakan Rasulullah SAW. So kita mahukan keluarga yang bahagia, keluarga yang sentiasa sama-sama berjuang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahawa kita sebagai ibu bapa, medan dakwah kita dahulu ialah keluarga. Anak-anak pun medan dakwahnya juga yang pertama ialah keluarga. Maksud mereka sudah besar, mereka berdakwah kepada ibu bapa, kepada adik-beradik dan lainnya. Begitu juga kita maka sebab itu boleh berikan tajuk pertemuan kita hari ini sebagai anugerah terindah. Sebenarnya sebab keluarga itu adalah anugerah yang terindah. Nanti tetamu kita akan kupas itu apa yang masalah lain ke apa saya ni saya tengok siapa yang ada. Waalaikumsalam Nadira, anak mak. Untuk ni, sebelumnya saya nak maklumkan live kita ini kita namakan live Akademi Bonda Noor, walaupun FB Bonda kerana kami daripada Akademi Bonda Noor, kumpulan penulis yang dipimpin dan diasaskan oleh Bonda Noor. Kalau Bonda Noor ada bersama nanti kita ucapkan terima kasih atas usaha itu. Untuk menyusun jadual sepanjang bulan ni, kami menyusun atur live kami bersama semua utamanya pembaca buku Bonda Noor, Akademi Bonda Noor buku Bonda Noor dan buku kedua secara Perancis dan ahli-ahli Akademi Bonda Noor. Kita tengok kenapa Nadira panggil mak Akademi Bonda Noor ni kerana kebetulan Bonda sebagai penasihatnya. Untuk tidak confuse dengan Bonda Noor, ubahlah panggil mak. Okey, Nadira, dengar tak Nadira? Ada masalah tak? Cuba tolong tulis. Ada problem tak dari segi ini mak juga itu anak saudara lah. Khabar, Waalaikumsalam. Sebab saya punya tu, saya nampak dia berpusing-pusing. Nur Fahmi Zazli.
Mazda Hussein, waalaikumsalam sayang. Helma, apa khabar? Nadira lagi. Tek belaka dia ngerebat. Okey, ya. Macam tak clear. Itulah saya rasa sehari dua ni problem sikit saya punya line. Bila tak berapa bagus, kita berbalah kepada Allah. Apa khabar? Baiklah sayang Shima. Waalaikumsalam. Okey, saya rasa saya sekarang sudah boleh memanggil tetamu kita pada petang ini, pada malam ini boleh kenalkan dalam Facebook, jadi boleh tak mau panjang-panjang cerita sebab dia macam banyak pengalaman yang dia nak kongsi dengan kita. Cuma ialah kita dengar dulu apa yang dia akan ceritakan. Dia seorang pakar itu saja. Kajiannya semua berkaitan keluarga dan wanita dan keluarga. Bermula dia daripada peringkat sarjana dulu, kebetulan saya adalah pendirinya. Lah runding cara keluarga di Jabatan Agama Islam Negeri Kedah. Dan buku tesis itu telah pun diterbitkan. Pihak penerbit menukar tajuknya kepada Kaunseling Islam untuk membina keluarga dinamik. Dan peringkat PhD ini juga begitu dan banyak kajian. Jadi kita untuk pusingan pertama ini kita memohon yang berbahagia Profesor Madya Dr. Adawiyah untuk menceritakan bagaimana sebenarnya keluarga kita, suami kita, pasangan kita itu adalah anugerah daripada Allah, bagaimana kita mensyukurinya. Buka mic ya Ustazah. Ustazah Adawiyah. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih. Lebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Siti Rudaya yang menjemput saya pada malam ini di FB Bonda City. Tidak dilupa juga kepada Akademi Bonda Nur yang disebut oleh Bonda City tadi sebagai pengatur program ini secara bulanan. Tahniah Akademi Bonda Nur kepada timnya yang sangat ramai. Alhamdulillah. Khususnya para penonton, para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ni satu tajuk yang sangat dekat di hati dan saya suka untuk membicarakannya kerana ia berkaitan dengan bidang saya, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan wanita dan pada saya sangatlah sesuai tajuk ini dibicarakan secara santai kerana kebetulan ya pada November, iaitu bulan ini yang 25 hari bulan November ni kita sedia maklum Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengangkat bulan ini sebagai bulan keluarga kebangsaan. Ini menunjukkan bahawa keluarga adalah satu institusi yang sangat penting dalam kehidupan kita, ya, yang sudah tentulah pembinaan ataupun pembentukan keluarga ini ada tujuan dan matlamat yang baik, bukan sahaja untuk di dunia tetapi juga sampailah ke akhirat, ya. Dan juga institusi keluarga ini menggambarkan bahawa perlu adanya peranan dan tanggungjawab antara anggota keluarga, daripada ibu bapa yang bergelar ibu, bergelar bapa, bergelar suami, isteri, dan kalau ada anak-anak juga ada peranan tanggungjawab anak-anak terhadap keduanya. Ya, okey, itu sebagai mukadimahnya lah. Alhamdulillah juga saya dengan rasa syukur di sini sebenarnya
kepada Bonda Dr. Siti kerana beliau dulu pernah menjadi guru saya di Fakulti Pengajian Islam, Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, dan alhamdulillah juga hubungan kami sehingga dari anak murid sehingga hari ini ya masih berterusan. Dan saya yakin guru-guru saya di sana ramai yang menonton, pelajar-pelajar saya juga dan teman sahabat. InsyaAllah moga perbincangan pada malam ini ada kebaikan, kita kata pengajaran, ada ibrah dia, sebab apa yang dilalui menerusi keluarga yang kita miliki, keluarga yang kita bina itu ada keindahannya, ada kemanisannya, kan. Baik, di sini kita perlu faham ya tentang apa itu keluarga, ya. Kalau dari sudut Islam, sudah tentulah keluarga itu dia terbina dari hasil perkahwinan yang sah, ya. Ada peraturan-peraturannya, ya. Dan bila mana sebut keluarga itu, keahliannya adalah terdiri daripada ibu, ayah, anak-anak, ya. Kalau yang belum lagi berkeluarga di sini, insya-Allah sama-sama kita doakan mereka akan mendapat pasangan yang baik dan satu hari nanti akan membina keluarga bahagia, keluarga sejahtera, keluarga yang tenang, saadah fid dunya wal akhirah. Okey. Selain daripada itu, kita perlu faham keluarga ini adalah kelompok manusia, ya. Kelompok manusia yang dihubungkan dengan ikatan perkahwinan yang saya katakan tadi secara sah, ya, menerusi akad nikahnya, ada rukun-rukunnya, ya. Kemudian mereka mempunyai ikatan darah, ya, tinggal serumah, ataupun ada juga yang tinggal berasingan, tetapi dari segi hubungan kekeluargaan tu ibu, ayah, anak tu masih ada. Kemudian mereka berinteraksi, berkomunikasi antara satu sama lain dan melaksanakan peranan masing-masing. Suami kepada isteri, isteri kepada suami. Kalau dah dikurniakan anak ataupun dikurniakan zuriat, bila anak zuriat tadi dah membesar menjadi bergelar anak, maka anak tadi mempunyai peranan dan tanggungjawab terhadap ibu bapa mereka. Sesama adik-beradik, ya, adik dengan abang, abang dengan kakak, ya, antara tua dan muda, ya. Di antara mereka itu ada ikatannya. Itu yang disebut silaturahim. Silaturahim yang kita ni semua anak-anak ni yang bergelar anak, yang masih mempunyai ibu dan bapa, kita kena ingat kita adalah benih yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tinggal lebih kurang 9 bulan dalam kandungan ibu kita, ya, kandungan ibu. Dan apabila ibu yang mengandungkan baik seorang anak, 2 orang anak, 3 orang, dan mungkin ada yang direzekikan sehingga ke belasan anak, Masya Allah, itu rezeki anak namanya, ya. Itu yang dikatakan silaturahim, ya. Kita tak sebut ukhuwah tu persaudaraan, tapi silaturahim adalah penyambung hubungan rahim, kasih sayang antara adik-beradik yang seibu sebapa, kita katakan. Jadi saya di sini ingin mengajak diri saya, para penonton, pendengar yang mengikuti FB pada malam ini, kita bersyukur kerana kita masih mempunyai keluarga, kita memiliki keluarga kita. Di sini keluarga ini yang saya maksudkan adalah mungkin hari ini ada yang masih mempunyai ibu dan ayah. Kalau ibu ayah dah meninggal, mungkin mempunyai adik-beradik, ya, daripada Kak Long sampai yang bongsu, Kak Chu, ya. Kak Long ke Abang Long, Kak Ngah, sampailah yang bongsunya. Dan ini adalah satu anugerah Allah kerana kita mempunyai ibu ayah dan adik-beradik, dan pada masa yang sama seandainya kita yang telah berkahwin, kita juga membina, kita juga memiliki keluarga kita sendiri, ya. Bila kita dah berkahwin, contoh saya dah berkahwin,
kemudian alhamdulillah Allah kurniakan anak, jadi ada keluarga sendiri. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah telah menganugerahkan satu nikmat yang mana setiap perilaku anggota dalam keluarga itu, apa jua yang dilakukan adalah ibadah dan berpahala, ya. Dan hubungan di antara adik-beradik ni, saya bayangkan kerukunan sistem dalam kekeluargaan itu di antara satu sama lain mengamalkan, menyuburkan nilai-nilai murni, yang nilai-nilai positif, ya, akhlak-akhlak yang terpuji, di mana mereka sayang menyayangi antara satu sama lain, hormat menghormati, berkorban antara satu sama lain untuk memastikan ada di antara adik-beradik mereka tidak menghadapi kesusahan, bahkan sama-sama merasai kesenangan. Kita boleh bayangkan, ya, Bonda Siti yang mempunyai anak dan juga yang lain di luar sana mempunyai anak, yang kita bergelar anak, kita bayangkan begitu sayangnya, prihatinnya seorang ibu melayani karenah anak-anaknya di setiap peringkat usia, ya. Manakala bapa pula yang kerap keluar mencari nafkah, menjalankan tanggungjawab sebagai seorang ketua keluarga, sebagai pemimpin, dan mereka nak memastikan jagaan yang berada di bawah mereka ni terpelihara, terdidik, terjaga keselamatannya, kebajikannya, nafkahnya. Itu insya-Allah bapa yang baiklah kalau ada ciri-ciri yang sedemikian rupa. Manakala di kalangan adik-beradik, ialah mungkin kita kata kasih sayang itu sangat akrab. Kalau ada pergaduhan sedikit sebanyak, selisih pandangan pendapat, mereka tidak besar-besarkan, bahkan mereka akan cari satu titik pertemuan supaya berlaku perdamaian dan kembali untuk bersatu padu. Kalau ada sedikit sebanyak perbezaan, janganlah sampai kepada berpisah selamanya, janganlah sampai terkeluar putus hubungan adik-beradik, ya, jangan begitu. Kerana agama Islam, Dr. Adawiyah, ya, lanjut sebut tentang, minta maaf saya interrupt sekejap. Sebab terlanjur Dr. Adawiyah ada sebut tentang pergaduhan, tentang keluarga, dan Dr. Adawiyah banyak buat kajian tentang keluarga ni. Pada dapatan doktor lah yang mungkin kita boleh share, permasalahan yang sering timbul dalam keluarga tu selalunya berpunca dari mana, ataupun pada pandangan doktor membina mereka yang keluarga yang, sebab saya tahu salah satu daripada kajian doktor ialah tentang keluarga misali, tak silap saya, ataupun begitulah kan lebih kurang. Bagaimanakah ciri-ciri untuk membina keluarga misali itu? Silakan. Okay, baik. Terima kasih banyak kepada Bonda Siti. Merujuk kepada keluarga ni, kita sebagai umat Islam sudah tentu kita nak merujuk kepada keluarga contoh, keluarga yang baik ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, ya, di mana bila sebut tentang contoh keluarga Rasulullah SAW, di situlah ada ciri-ciri keluarga misalinya. Ya, keluarga misali itu, apa maksud keluarga misali? Iaitu keluarga contoh, keluarga yang mengamalkan syariat Islam, ya. Dari segi hubungan kekeluargaan mereka mengamalkan nilai-nilai yang diajar oleh agama Islam, tanggungjawab yang dilaksanakan oleh bapa kepada anak-anak, ya, dari segi nafkahnya, kasih sayang, pendidikan, kebajikan dan lain-lain lagi tu, bapa menjadikan dia sebagai role model, contoh terbaik untuk anak-anak ikuti perkara yang perlu dilakukan dalam kehidupannya. Ya, juga tidak ketinggalan bila sebut keluarga tadi, ibu juga, ibu misali, ya, ibu yang mempunyai ciri-ciri misalinya dari segi lemah lembut
ya, seorang ibu, percakapannya, ya, dari segi tingkah lakunya yang menunjukkan betapa sayang kepada anak-anak. Kemudian mereka, ibu dan bapa ni sama-sama memastikan anak-anak sentiasa mengikuti peraturan ataupun syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, baik dari sudut landasan agamanya, akidah yang terpelihara, akhlaknya, ya, ibadahnya. Maknanya teras dalam sebuah keluarga misal itu adalah kita kata akidah yang betul, ya, akhlak yang betul, ya, ibadah yang betul mengikut syariat Islam. Maka di sini juga saya timbulkan ada kajian-kajian yang dilakukan sebelum ini, mengapa di luar sana, ya, ada keluarga yang berkrisis, ya. Bila mana berkrisis, ada timbul rasa tidak puas hati, kemudian dari segi tanggungjawab sama ada salah seorang atau kedua-duanya tidak terlaksana, maka ini akan memberi kesan kepada hubungan keluarga isteri ataupun suami, dan juga akan memberi kesan kepada anak-anak, ya, kepada anak-anak. Baik dari sudut anak-anak tadi akan rasa hilang kasih sayang, hilang rujukan. Anak-anak tadi, maka di sini mereka cuba mencari orang luar yang boleh membantu kehidupan anak, terutama anak remaja tadi. Maka di sinilah kalau hilangnya kasih sayang, ya, daripada ibu bapa, keprihatinan ibu bapa, contoh teladan yang baik daripada ibu bapa kepada anak-anak, menyebabkan anak mudah terjebak dalam gejala maksiat ataupun gejala sosial, ya. Na'udzubillah, janganlah sampai begitu anak-anak terbiar dan akhlak mereka jadi terhakis, akhirnya mereka menjadi sampah masyarakat. Itu bukan tujuan sebenar lah, kita kata tujuan perkahwinan dan keluarga itu sendiri, ya. Begitulah Bonda. InsyaAllah di sini saya mengharapkan baik saya, baik mereka yang di luar sana bergelar ibu dan ayah, bergelar suami isteri, kita cuba serapkan nilai-nilai murni, nilai-nilai positif untuk menjadikan diri kita contoh, ya. Maka di sana akan melahirkan keluarga misali, keluarga contoh, keluarga yang terbaik, insya-Allah. Itu Bonda. Okay, kita bagi rehat sekejap. Dr. Adawiyah, aku ni nak minum. Ada beberapa soalan sebenarnya, Dr. Adawiyah, sambil saya ni nanti Dr. Adawiyah boleh dengar juga. Ada beberapa soalan yang dibangkitkan oleh mereka yang bersama kita. Ada saudara Saqib ni tanya, dia kata, boleh ke jadi keluarga bahagia kalau anak seorang sahaja? Sebenarnya anak ini adalah anugerah Allah. Sama ada seorang atau tiada anak, tetap kita ada keluarga, dan kita tidak tahu bagaimana kita nak ramai, 2 orang, 3 orang, itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh tentukan, ataupun kalau semua orang saya rasa mungkin memang nakkan anak, tapi ada yang belum dapat, ada yang mungkin dah memang berkahwin sampai akhir hayatnya tidak ada anak, dia boleh juga tetap bahagia. Kebahagiaan tidak semestinya diukur daripada anak tu berapa. Tapi saya tak fahamlah, saudara Saqib ni mungkin bertanya, maksudnya kalau orang tu memang tak nak anak ramai, dia kata cukup seorang, dan dia cuba mengelakkan untuk mendapat anak yang ramai. Sebenarnya macam Bunda sebut dah, bagaimana kita nak mengelak pun, kalau Allah nak bagi, Allah bagi juga. Dan kebahagiaan ialah yang tadi Dr. Adawiyah dah kupas panjang tentang kebahagiaan, tentang kasih sayang yang dibina, tentang kerukunan, tentang menghormati di antara satu dengan yang lain, antara bapa dan anak, ibu dan anak, anak dan ibu, sebaliknya. Tetapi yang paling utama ialah sebelum mereka ada anak, ialah suami isteri itu juga, itulah yang paling perlu menjaga kerukunannya. Kemudian tak silap saya tadi Hilma tanya bagaimana mengekalkan
mawaddah, sakinah, rahmah. Memang keluarga itu adalah memang disebutkan sebagai sakinah, ketenangan, memberi kesenangan yang dibina atas mawaddah, warahmah, kasih dan sayang. Apabila kita mengekalkan mawaddah, kita sentiasa rasa kasih sayang, sentiasa rasa perlu memerlukan, maka dia akan kekal lah. Tetapi selalunya kadang-kadang orang Melayu kata kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Itu adalah dugaan-dugaan dalam kehidupan kita, ya. Dan orang kita perlu tabah, perlu berusaha. Yang paling penting kita perlu berdoa sebelum berlakunya sesuatu yang kurang menyenangkan dalam keluarga. Memang kita sentiasa berdoa dan menjaga. Bertolak ansur, sebab kita manusia biasa. Kita semua ada kekurangan, kita semua ada kelebihan. Mengapa kita hanya mahu memikir keistimewaan kita dan melihat kekurangan orang lain? Itu sesuatu yang selalu berlaku dalam keluarga. Hatta bukan saja dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita pun, kita kalau kita sebagai bapa, sebagai ibu mencari kekurangan anak kita, kita boleh jumpa macam-macam yang boleh jumpa. Tetapi kenapa kita tidak melihat keistimewaannya? Kita tidak menjaga apa yang telah Allah anugerahkan keistimewaan. Kalau pasangan kita, yang kita nampak dia mungkin malas tolong kita kemas, kita tak fikir bagaimana kerajinan dia menjaga kita waktu kita sakit dan sebagainya. Itu semua adalah membantu untuk menjaga keharmonian. Okey, kalau anak anda saya sebenarnya Dr. Adawiyah ni, Dr. Adawiyah pun faham. Saya tak pernah panggil nama dia separuh. Sepanjang hidup saya tak panggil nama dia Ada, orang lain panggil dia Ada, panggil Yah ke. Saya akan panggil dia Adawiyah. Saya pun tak faham kenapa, memang mulut saya memang mudah sebut nama dia Adawiyah daripada zaman dia di peringkat. Saya tak sempat mengajar, dia saja sekejap je sebab saya cuti belajar PhD waktu tu. Tapi peringkat sarjana saya memang ialah penyelia dia dan dia menjadi pembantu penyelidik research kami tentang runding cara keluarga. Sebab tu saya terlalu rapatlah dengan dia. Sama juga tetamu kita yang lepas, Prof. Fariza. Orang yang sentiasa memang bersama saya daripada peringkat dia pelajar lagi. Okay, Dr. Adawiyah, kita dah cerita tentang keluarga, kita dah minta dia ceritakan kita tentang dapatan-dapatan kajian dia. Sekarang ni, Dr. Adawiyah, saya ingin meminta beliau sebab tajuk kita ini ialah anugerah terindah. Saya kenal Adawiyah. Saya tahu sedikit sebanyak perjalanan hidupnya daripada dia masih gadis hinggalah berkahwin dan sebagainya. Mungkin menghadapi cabaran-cabaran di awal perkahwinan dan cabaran yang mungkin orang lain tak tahulah, masing-masing menilai dia susah ataupun tidak. Dan mungkin nanti saya akan cerita bahawa ada sedikit persamaan antara Bunda Siti dengan Adawiyah, tapi kita dengar dulu Adawiyah tuan ceritakan tentang bagaimana harapan, bagaimana cabaran melahirkan anak yang pertama. Sebab kita sebut anugerah yang terindah tu, kita nak cerita anugerah Allah anak kepada semua orang nakkan katakan bahagia ke tak ada pun orang boleh bahagia, tetapi kita semua sebenarnya berharap untuk dapatkan zuriat. Ya, persilakan Dr. Adawiyah. Baik, terima kasih Bunda Siti. Menyebut tentang pengalaman untuk mendapat anak yang pertama ya. Saya ingat setiap pasangan yang berkahwin mengingini sangat anak, dengan tujuan anak tadi sebagai warisnya, anak sebagai penghiburnya yang menceriakan kehidupan, dan satu hari nanti anak akan berbakti mendoakan dia baik sepanjang hidup ataupun selepas meninggal dunia. Dan
tak kira anak seorang ataupun lebih daripada seorang, itu adalah cita-cita pasangan yang berkahwin. Peliklah pula kalau pasangan yang kahwin awal-awal lagi dah niat tak nak anak. Masya Allah, itu dah melawan sunnatullah. Ya. Orang nak anak dia tak nak anak pula kan. Sebenarnya anak itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan anak itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum saya menceritakan lebih lanjut, suka saya baca surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Ya. Antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya, kekuasaan Allah dan rahmatnya, bahawa ia menciptakan kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengandungi keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Tujuan perkahwinan adalah untuk mawaddah sakinah, dan antara isi untuk mawaddah sakinah tadi tu mungkin pecahannya lagi adalah mempunyai zuriat, mempunyai anak. Saya ingin berkongsi, menceritakan sedikit pengalaman saya di mana saya antara rakan-rakan yang berkahwin lambat pada usia 30 tahun. Ya, kenapa lambat tu kahwin lambat? Jangan tanyalah. Bukan kata tak ada orang nak masuk. Ada beratur kata kakak abang saya. Saya anak yang ke-8 dari 9 adik-beradik, Masya Allah, dan ibu ayah telah pun meninggal. Maka ibu, abang, kakak semua inilah yang berperanan seperti ibu dan ayah saya, abang dan kakak-kakak ni berperanan seperti ibu dan ayah, di mana mereka menyatakan bahawa kalau dah sampai jodoh, dapat orang yang baik agamanya, maka janganlah tangguh kerana dibimbangi fitnah. Maka saya teringat ayat itu, ya, akhirnya lamaran daripada suami saya lah yang hari ini insya-Allah dah 13 tahun tempoh perkahwinan kami. Semasa saya belajar di semester 1 PhD, saya menerima lamaran dan setelah istikharah dan salat hajat, dan memang itulah kita meminta pertolongan Allah supaya memberi petunjuk yang terbaik dan mengetahui latar belakang keluarga. Saya dengan redha menerima lelaki itu adalah suami saya, dan saya menerima sepenuhnya dia dan keluarganya. Ya, begitu juga suami saya menerima keluarga saya sebagai keluarganya. Okey. Sepanjang tempoh perkahwinan itu, ya, ialah kita dah berkahwin dah sebulan 2 tu tak berapa lagi, terasa nak enjoy dulu, honeymoon dulu kan. Kemudian tibanya setahun, ya, setahun, maka adik-beradik pun adalah yang bertanya khabar adik-beradik, ya. Okey, tak apa lagi, setahun, insya-Allah hanya orang kata apa, mulut lisan ini boleh berbicara, menyatakan tolong doakan itu kepada orang-orang yang bertanya khabar tentang pasangan. Itu saya sendirilah yang belum lagi dikurniakan anak. Kemudian berlanjutan sehingga ke tahun kedua, ya. Sebelum sampai ke tahun kedua itu, doa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kau kurniakanlah zuriat kepadaku sekiranya
ia baik untuk aku dan pasanganku, ya. Dan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran, Rabbi hablana min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a, ya. Baca lagi, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada lagi ayat-ayat Al-Quran yang lain yang kata apa, kepada mereka yang berhajat untuk anak, untuk mendapat zuriat ni, boleh kata setiap kali selepas solat fardu, solat sunat, hajat, baca ayat doa itu, ya. Dan okey, bila dah sampai ke tahun kedua tahun, saya pernah mengandung, dan saat yang sangat paling gembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu, selama 2 tahun menunggu, dah tak datang period, kan, seronok ni pergi jumpa doktor poliklinik UKM ketika itu dan buat pregnancy test, nampak tanda double line tu. Masya Allah, saya dan suami bersyukur, dan masa itu doktor kata okey, tak apa, ambillah apa ubat untuk klomidnya, vitaminnya, begitu begini, untuk dalam tempoh 3 bulan tu untuk saya makan setiap hari. Okey, dalam tempoh saya makan ubat yang vitamin yang diberikan oleh doktor, saya sebenarnya pada tempoh itu saya sedang menyiapkan PhD, dan hampir dengan waktu viva saya PhD di USM Pulau Pinang. Dipendekkan cerita, perjalanan saya untuk pergi viva dengan penuh tawakal dan doa supaya kandungan saya selamat, ya. Sebab doktor pesan, kamu ni susah nak dapat anak, kalau lekat sekali tu rehat, ya, jaga diri, makan yang sihat-sihat, makan vitamin, makan benda yang segar gitu begini, jangan angkat berat. Banyak pesanan tu, semua saya ikuti. Ditakdirkan selepas selesai viva PhD saya, dalam perjalanan saya pulang ke Bangi, saya perasan ketika berhenti di tol Sungai Besi, bleeding, ya, pendarahan. Berdebarnya hati ketika itu, tapi hati masih berdoa dan tawakal semoga Allah selamatkan dan tidak ada apa-apa, sedikit saja, ya. Saya beritahu pada suami kata jom kita jumpa doktor. Okey, balik sampai ke Bangi, malam itu juga pergi, keesokan paginya, awal pagi, saya orang pertama yang berjumpa dengan doktor. Doktor scan, doktor tengok kandungan saya sudah kecut, sudah kecut. Rupa-rupanya doktor beritahu, kandungan kamu ni sebenarnya ada 2 kantung, bermakna kembar, twin, ya. Allahu Akbar. Saya kata dah satu tunggu 2 tahun, lepas tu Allah bagi twin dengan takdir Allah, ya. Bila bleeding dan Allah tengok kantung saya dah kecut 1, saya masih menaruh harapan supaya 1 kantung lagi akan selamat. Namun seminggu selepas itu, dalam penjagaan saya di rumah, duduk tak pergi ke mana-mana, duduk di rumah, tiba-tiba bila saya masuk ke bilik air, membuang air kecil, saya pasti jatuh lagi 1 ketulan darah. Allahu Akbar. Ketika itu saya kata, bertanya, adakah itu kantung yang 1 itu sudah tidak selamat? Saya bagi tahu suami saya terus bawa ke HUKM, berjumpa, scan lagi sekali, memang kedua-dua kantung tadi kecut, dan doktor decide untuk buat DNC keesokan paginya, ya. Ya, boleh bayangkan ketika itu hanya titisan air mata, ya. Saya beritahu doktor kata sabar, insya-Allah selepas ni awak ada harapan untuk dapat lagi zuriat. Okey, tak apa, saya pun dah dihantar ke ward. Malam tu menangis, sudah tentulah doa, dan saya baca doa di mana satu doa tu
Ya, sekiranya maksudnya di sini ialah ya Allah, engkau telah memberi aku musibah ini, maka engkau gantikanlah musibah ini dengan perkara yang lebih baik daripada itu. Ya, itu. Baik, saya melanjutkan cerita saya. Bila dah keguguran, kesabaran, ramai sahabat, adik-beradik, keluarga, guru-guru saya yang tahu cerita ini, mereka memberi sokongan ketika itu, bersabar. InsyaAllah doa lagi, ada yang terbaik. Mungkin ketika ini kandungan itu jatuh, gugur tu mungkin dia tak sihat. Kalau dia sihat nanti, maksud saya di sini, kalaulah yang tak sihat tu tadi keluar nanti cacat, macam mana? Jadi saya fikir macam tu, oh betul juga kan, tak apa, Allah selamatkan dia dulu. Okey. Baik, seterusnya perjalanan kehidupan kami suami isteri, setahun demi setahun, dan penantian untuk gantian anak itu, kita kata ialah memang harapan tinggi, dah keguguran, nak gantinya. Okey. Baik, di sini alhamdulillah ya, saya kata alhamdulillah kerana apa? Kerana selesai saya Viva PhD, kemudian saya bergraduan, saya mendapat jemputan ke menunaikan ibadah haji. Ya, menunaikan ibadah haji bersama suami saya. Okey, sepanjang berada di tanah haram, Masjidil Haram di Mekah dan Madinah, setiap ibadah yang dilaksanakan, solat fardu dan solat-solat sunat, saya tidak pernah miss antara doa ini, iaitu untuk mengurniakan zuriat yang soleh-solehah kepada saya, ya, kepada saya dan suami. Kemudian balik daripada ibadah haji, tak lama selepas itu kami berkesempatan pergi ke Australia, ada program di sana, dan balik seminggu selepas itu saya disahkan mengandung. Syukurlah kan. Okey, baik, bila disahkan mengandung, sekali lagi saya pergi berjumpa dengan doktor pakar ONG di PPUKM. Saya masih ingat nama doktor tersebut ialah Profesor Dr. Muhammad Hashim, ya. Okey. Masa tu dia adalah ketua di ONG, masih ingat lagi, saya berjumpa dengan beliau dan beliau memberi nasihat untuk penjagaan, ya, untuk penjagaan zuriat yang saya sedang kandungkan itu, ya. Sebenarnya untuk pengetahuan para penonton sekalian, sebelum saya sampai kepada tahap boleh mengandung untuk kali kedua ini, di pertengahan itu ada usaha dan ikhtiar, ada doa, ada tawakal dan sabar serta redha. Itu serta sokongan doa orang-orang yang soleh, alim ulama, kedua ibu bapa mertua, adik-beradik kita, guru-guru kita, sama mendoakan untuk kita, ya. Yang paling utama adalah diri kita, pasangan kita. Doa anak untuk apa? Adakah untuk ikut-ikut macam orang lain ada anak? Tidak. Tetapi kita teringat seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendoakan agar dikurniakan anak adalah untuk menjadi pewarisnya, ya, pendakwah di atas muka bumi ini. Maka saya teringat perkataan itu, itulah lintasan di hati saya. Maka mungkin antara salah satu faktor Allah makbulkan doa ketika itu untuk dapat zuriat. Okey. Usaha, ikhtiar, buat proses rawatan IUI, ya, IVF, semua tu saya melaluinya. Proses-proses itu, ya, dia punya prosedur rawatan, kesuburan, makan klomik, pergi scan, begitu gini saya ikut apa prosedur yang doktor atur untuk saya, dan saya suami isteri bersama-sama pergi. Suami saya tak benarkan saya pergi sendiri, tetapi dia menemani saya sepanjang rawatan itu berlangsung. Alhamdulillah. Okey. Saya pun jaga kandungan dengan baik, doa, ya, berterusan, ya, baca buku-buku yang mempositifkan diri kita untuk bakal kelahiran zuriat. Akhirnya tibalah
saat kelahiran ya di PPUKM juga. Ya. Sepanjang scan yang pembantu pegawai ni menceritakan kedudukan anak saya okey, normal. Sekejap pandang ke bawah, sekejap pandang ke atas. Namun ya, di hati saya masih lagi mengharapkan supaya kelahiran anak nanti selamat bila tiba masanya. Tiba hari dan waktu, saya pun doktor beri tarikh untuk saya operation kerana saya tidak boleh lahir secara normal. Tak apa, saya kata janji keluarlah anak ni dengan selamat. Ya? Okey, maka pada hari tersebut saya masih ingat hari Jumaat tanggal 20 hari bulan 2 pagi jam 8.30 saya tolak masuk ke labor room untuk pembedahan. Maka di saat ini bila operation kita boleh sedar apa yang doktor lakukan pada kita sebab dia dah biuskan kita kan separuh. Sedar. Saat tu kan berzikirnya, selawatnya, baca ayat-ayat apa dan ketika kelahiran anak itu disambut oleh doktor dan doktor dengar tangisan bayi yang baru lahir tu. Doktor bawa rapat ke dada saya tak tengok lagi anak itu wajahnya bagaimana, sekian rupanya. Yang penting anak tu dalam dakapan saya. Kemudian bila doktor angkat sedikit wajahnya, saya terpandang wajah anak saya sedikit ada cleft di bahagian bibir. Allahu Akbar. Subhanallah. Ketika itu saya masih menguatkan diri saya dan cuba menerima realitinya yang sebenarnya betul ke? Tapi betul rupanya dan doktor membisikkan kepada telinga saya, anak awak cleft. Okay. Alhamdulillah, saya kata tak apa. Saya syukur sebab anak dah keluar, dah lahir dah. Okey. Dan suami saya pegang dan mengazankan azan di telinganya. Bahawa bila selesai urusan di bilik pembedahan tadi, bawalah ke ward. Sepanjang di ward itulah saya memerhatikan, mata saya tak pernah terpisah kecuali ke bilik air lain lah kan. Saya perhati kenapa anak saya dilahirkan cleft, cleft lips dan palate, lelangit dan di bibir. Saya ingat siapa-siapa pun kalaulah Allah takdirkan kelahiran anak sedemikian, macam-macam dalam fikiran ni kan. Tambah-tambah kita tak boleh solat masa tu kan. Jururawat datang bagi motivasi, bagi nasihat. Suami pun datang setiap hari, setiap waktu. Boleh katakan 3-4 hari lah saya dibuat itu memang tertekan jugalah. Ya, menangis je. Saya cerita kat sini tak pernah cerita ni. Tapi tak apa, untuk motivasi kita bersama bagi mungkin ada ibu-ibu di sana yang mempunyai anak yang seumpama ini. So kelahirannya cleft dan saya cuba menerima, memujuk hati dan ramai yang memberi sokongan setelah saya balik ke rumah dan doktor sudah tentulah menentukan apakah perkara-perkara yang perlu diambil tindakan untuk anak tadi, ya, seperti akan prosedur surgery, iaitu buat pembedahan untuk menyambung semula bibirnya dan lelangitnya. Kemudian ada lagi proses seterusnya, iaitu doktor kata kena sentiasa rutin rawatan di bahagian ENT, ya, sebab berkaitan dengan saluran telinga dan lelangit. Untuk speech juga perlu kepada speech therapy. Dia ada kursus yang diberikan kepada anak dan juga pertumbuhan gigi. Saya kata Masya Allah, jauh lagi perjalanan ni untuk anak. Namun saya menguatkan diri, saya dan pasangan, kita ikut je apa prosedur yang terbaik pakar-pakar daripada hospital perubatan nak lakukan untuk anak-anak seumpama ini. Dan doktor kata ramai berjaya
dan insya-Allah kalau dari segi speechnya bila mana ditutup the langit, insya-Allah dia boleh bertutur dengan fasih, dengan lancar dan kita jelas apa perkataannya. Begitu juga dengan ketika usia anak 4 bulan buat pembedahan di mulut, kemudian ketika usia 7 bulan lelangit, ya. Dan pada ketika itu saya juga ingin merasa seperti ibu-ibu yang lain untuk menyusukan anak sebab susu banyak kan. Maka di situ doktor kata tak apa, awak boleh bagi susu awak, tapi macam mana anak nak menyusu sebab sedangkan baby dia macam tu. Terfikir dan doktor kata okey, kami boleh bantu, ada pihak persatuan yang menyediakan botol khas untuk anak-anak yang seumpama ini. Alhamdulillah. Saya buat contoh, inilah botol, tidak serupa seperti botol kanak-kanak yang lain. Kalau penonton boleh lihat, ya, susu itu diperah selama 6 bulan. Masya Allah, rezeki untuk anak saya 9 bulan. Saya perahkan susu menggunakan pump dan saya menitikkan saluran ini ke dalam mulut anak saya supaya dia dapat susu ibu itu selama 6 bulan. Masya Allah, Allah beri situasi itu, saya melihat secara positifnya selama kelamaan. Saya bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana mungkin ujian yang saya katakan itu adalah satu latihan kepada saya untuk mendidik menjadi sabar, tabah dan kuat. Dan setiap hari saya membisikkan di telinga anak saya yang tadi tu, saya sebut nama dia, arwah hebat, arwah anak solehah, ya, arwah kuat, arwah bijak, arwah pintar, yang baik-baik. Yang baik-baik saya bisikkan di telinga dia. Saya bertekad kepada diri saya dan saya berpesan kepada suami, kita kena kuat. Kita kena kuat sebab anak melihat kekuatan ibu bapa. Kalau kita lemah, kita bersedih memanjang, apa jadi pada anak? Jadi kitalah punca motivator, kita jadi motivator kepada anak tadi selain kita bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan usia anak itu sekarang sudah pun 7 tahun. Pembesaran dia seperti kanak-kanak normal. Bahkan perkembangan dari semasa ke semasa setiap bahagian di PPUKM, baik di bahagian surgery, bahagian speech therapy, ENT, ya, laporan yang diberikan oleh pegawai perubatan, semua nampak perkembangan yang baik, positif. Bahkan ada guru-guru, cikgu-cikgu yang berpengalaman mempunyai anak cleft ini menghubungi dan pernah menceritakan bahawa anak seumpama ini sangat baik, dia boleh fokus apa perkara yang diminta lakukan, dan keprihatinan dia, kasih sayangnya, Masya Allah, kata-kata itu terngiang-ngiang dan hari ini saya merasainya untuk anak yang pertama saya itu berbanding dengan adik-adiknya yang lain. Untuk makluman ya, selepas saya dapat Siti Arwah ni pada ketika 6 bulan usia dia, saya mengandung seorang lagi anak, ya, mengandung seorang lagi anak, dan selepas anak yang kedua pernah mengandung keguguran, tapi pengalaman keguguran yang awal dulu telah memberi saya satu kekuatan jiwa. Saya kata tak apa, Allah ambil hak dia, Allah beri juga bila Allah nak beri kepada hamba-hambanya. Allah tahu bila situasi masanya Allah akan beri kepada hamba-hambanya. Ujian ini Allah akan beri kepada setiap hambanya dalam pelbagai cara, dan ujian itu adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita still berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menjauhkan diri kita apabila setiap permintaan yang belum tertunai ataupun lambat tertunai. Pasti ada hikmah-hikmahnya, ya. Jadi mungkin sebagai kesimpulannya di sini, pada saya setiap anak yang dilahirkan itu, baik yang sihat ataupun sedikit kekurangannya, ya, pada saya syukur anak itu tidaklah seberat ujian anak-anak yang lain, sebab ada di antara orang lain lagi yang lahir anak buah pinggang tak ada,
ya, yang paru-paru bermasalah, yang ya kita boleh nampak ada yang, minta maaf kalau saya sebut di sini, yang kepalanya besar. Pada saya ujian saya sangat kecil berbanding dengan orang lain yang mungkin mempunyai masalah yang lebih besar daripada itu. Namun anak-anak yang dikurniakan kepada kami, ya, lakukanlah. Kami berniat, bertekad, berazam, kita cuba jaga amanah ini, menjalankan peranan sebagai seorang ibu dan ayah sebaik mungkin, beri pendidikan untuk dia. Dan sekarang dia berada di sekolah, dan cikgu-cikgu di sekolah khas tidak pernah, yang saya pernah pergi interview, saya pernah mendapatkan pandangan daripada guru-guru ni sekolah khas, mereka menyatakan anak Adawiyah tak perlu hantar ke sekolah pendidikan khas kerana perkembangan dia adalah normal seperti kanak-kanak yang lain. Hantarlah ke sekolah aliran perdana. Masya Allah. Itu saya dapat sokongan daripada ramai pihak, guru-guru, ya. Bonda Siti juga antara orang yang selalu bertanya khabar, ya. Bonda Dr. Jawiyah kalau ada di sini, ya, sering bertanya khabar. Malah ramai lagi yang support dan memberi sumber-sumber info untuk kebaikan anak yang seperti Arwah ini, untuk menghadapinya, untuk memberi rawatan yang terbaik untuknya. Bahkan perjalanan untuk dia masih jauh lagi, ya, ke hadapan. Sentiasa mendoakan agar masa depan dia masa depan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak bolehlah nak membezakan, walaupun dia Allah uji begitu dengan dua orang anak lagi saya yang lain ni, dua orang lagi anak saya yang selepasnya tu, saya tidak, kalau bolehlah saya berpesan kepada diri saya dan suami saya dan adik-beradik, layani dia sama seperti dengan adik-adiknya yang lain. Bahkan kalau boleh lebihkan kepada dia sebab dia adalah istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yakin kalau kita beri yang terbaik untuk mereka, Allah akan beri ganjaran sebaiknya kepada hamba-hambanya yang tolong jaga anugerah yang diberikan kepada penjaganya, iaitu ibu dan ayahnya. InsyaAllah saya harap itulah sedikit sebanyak Bonda Siti berkenaan dengan perkara ini, yang saya harap ia menjadi satu sumber inspirasi dan kita kena sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa jua anugerah yang diberikan kepada kita. Wallahu alam, Bonda. InsyaAllah itu saja. Terima kasih Dr. Adawiyah. Sebab pula mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada apa yang diceritakan tadi. Sebenarnya saya tujuan sebenarnya memilih untuk mengundang Prof. Madya Dr. Adawiyah bersama malam ini dengan tajuk Indahnya Anugerah Allah. Sebab saya juga merasa apa yang dia rasa, dan kita tahu bahawa ramai sebenarnya yang rakan-rakan ataupun orang di sekeliling kita kadang-kadang kurang memahami dengan masalah yang kita hadapi dan berlakulah sentapan-sentapan yang kurang menyenangkan. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini sebagai tambahan kepada Prof. Madya Dr. Adawiyah, sekiranya ada rakan-rakan kita mendapatkan anak yang mungkin kurang, tak kiralah dia ke autism ke apa lagi, macam-macam lah yang tidak berapa lengkap, maka kita sebenarnya membantu ataupun memberikan sokongan, namanya sokongan moral. Sebenarnya mungkin Dr. Adawiyah lebih beruntung juga berbanding, ialah walaupun dia ada masalah sebelumnya. Kerana zaman dia dah ada sokongan yang boleh memberikan sokongan. Bonda dulu melahirkan anak sulung, kena pula anak sulung juga. Dr. Adawiyah pun kira sulung yang lahir sebab sebelum tu gugur. Kita tidak pandai sebenarnya nak memberikan susu, menjaga, tak boleh tidur, anak kita lapar, tak boleh makan dan tak boleh menyusu. Itu semua dugaan. Saya bukan nak nangis, saya nak tahan sebenarnya. Sebab itu adalah anugerah Allah kepada kita, dan
bagaimana Dr. Adawiyah ceritakan tadi, sebenarnya Bonda ada tulis dalam buku Bonda siapa yang dah beli buku ni ataupun dah dapatkan buku ni, aku pasrah kalian pulang. Dalam bab 2 tu saya memang tulis anugerah terindah untuk kami. Saya tak tahu nak cerita kami melalui macam Dr. Adawiyah sebutkan tadi pembedahan demi pembedahan ni daripada umurnya setahun, 2 tahun, setahun setengah, sehinggalah dia berumur 17 tahun, sehingga dia pergi meninggalkan kami ketika berumur 19 tahun. Dia baru sahaja pada tahun dia meninggal tu ada satu pembedahan lagi yang dia lalui dan sudah sembuh. Ingin saya sebutkan sebenarnya usaha untuk memperbaiki anak-anak yang cacat ini adalah mesti kita lakukan, kerana di dalam Islam membenarkan pembedahan-pembedahan untuk mencantikkan kecacatan. Lagi satu, untuk dia bercakap, untuk dia boleh berinteraksi dengan kawan-kawan dan saya kongsikan bahawa anak saya itu boleh jadi imam sebelum dia meninggal. Memang suara dia tidak sengau, suara dia bagus dan sebagainya. So jangan bimbanglah Dr. Adawiyah, dia akan berubah sedikit demi sedikit juga pada rakan-rakan yang lain yang ada anak begitu. Begitu memang kita tidak boleh, kita mesti berlaku adil pada anak-anak. Tapi yang dikatakan perasaan sayang kepada anak yang seorang ini kerana dia ada masalah, kadang-kadang kita terlebihlah, tetapi apa yang kita zahirkan sama sebab kita mesti berlaku adil pada anak-anak. Itu ada permintaan untuk saya bercerita sikit tentang berlaku adil pada anak, tapi malam ni nampaknya tak sempat, masa tak banyak. Saya akan berikan pada Adawiyah. Dr. Adawiyah ada beberapa perkara lagi dia nak cerita, jadi saya akan simpan dah nanti dalam masa tadabbur. Begini, bagaimanapun anak kita, sama ada dia cacat, sama ada dia kurang cantik, sama ada dia kurang pandai, dia adalah anugerah yang perlu kita hargai. Dan setiap anak itu ada keistimewaannya. Meskipun dia cacat, meskipun dia kurang yang pada pandangan kita, tetapi pada pandangan Allah tidak ada kurangnya. Pada pandangan Allah sama sahaja. So kenapa? Siapalah kita untuk melawan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala? Saya minta maaf saya tak mau cakap panjang. Saya tahu Dr. Adawiyah ni banyak lagi nak cerita sebab satu lagi berkaitan sesuai dengan live kita ni, live Bonda Noor, Akademi Bonda Noor. Dr. Adawiyah ni pernah hadir dalam satu pelancaran buku Inspirasi Da'i. Ada 3 buku dilancarkan pada waktu itu, iaitulah buku Relax lah dan buku Cayok, juga buku Check It Out. Dan saya dah sembang-sembang dengan dia, dia baca dan dia akan ceritakan kepada kita mungkin ada perkara yang berkait dalam sama ada di Cayok ataupun Check It Out yang berkaitan dengan keluarga yang mungkin Dr. Adawiyah mahu ceritakan kepada kita. Silakan Dr. Adawiyah. Baik, terima kasih banyak Bonda Siti. Di tangan saya betul seperti yang disebutkan tadi, semasa kehadiran saya dalam satu majlis saya ingat di TAMS UKM, jemputan Dr. Rusmawati untuk saya menjadi perasmi dalam majlis tersebut, dan ada juga pelancaran buku baharu yang diterbitkan oleh Akademi Bonda Noor. Nampak ke puan-puan? Nampak ke semua? Saya tunjuk kat mana ya? Okey, kat sini nampak kot? Nampak ya? Okey, antara buku itu adalah Cayok yang disebutkan tadi. Kemudian Check It Out dan Relax lah. Ya, mungkin di dalam kandungan artikel, maksud saya di sini bab-bab ataupun artikel yang dimuatkan di sini adalah kisah-kisah benar yang berlaku dalam kalangan para penulis sendiri, yang insya-Allah pada saya ada yang saya sempat membaca
itu adalah pengajaran dan iktibar, perkara yang dilalui itu untuk kita jadikan panduan, teladan untuk meneruskan kehidupan ini. Ya, kehidupan perlu diteruskan, jangan putus asa, cari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya perasan ada artikel yang berkaitan dengan kekeluargaan di sini. Contoh anakku, anak Sazali ke? Anak Sazali. Ya. Kemudian anak soleh pun ada juga. Pada saya berkaitan dengan keluarga, mengkisahkan diri penulis itu sendiri, bagaimana dia menghadapi situasi supaya tidak dianggap sebagai anak derhaka, ya. Manakala ada artikel-artikel yang lain lagi, kisah benarnya ini yang sedih, yang gembira, ya, dan ada rahsia-rahsia perkara yang dihadapi itu, rahsia untuk memberi ketenangan kepada diri yang mengalami peristiwa baik sedih, sukar, yang kita kata memperitkan kehidupan, semuanya berbalik kepada jalan hidayah ataupun sunnah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anjurkan apabila ditimpa ujian, kembali kepada Allah, ya, bersabar, berdoa, bertawakal, ya, melakukan perkara-perkara yang menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertahajudnya, solat taubat, ya, berbuat baik kepada kedua ibu bapa, dan banyak lagi lah, ya. Tahniah kepada Akademi Bonda Nur yang memberi peluang kepada para penulis menceritakan hal sebenar, dan di sini juga ada unsur dakwah, ya, unsur dakwah. Sangat baik kalau para pendengar, para penonton di luar sana ingin mendapatkan, mungkin dah ada di beberapa kedai-kedai ataupun ejen-ejennya, termasuk buku. Satu lagi saya sebutlah juga Aku Pasrah Kau Pulang, ya, buku Bonda Siti, yang setelah saya membaca ada persamaan seperti yang disebutkan tadi, dan banyak kisah-kisah di situ untuk menjadi sumber motivasi kepada para pembaca, insya-Allah. Okey, selain daripada buku Bonda Nur, tadi Bonda Siti ada menyebut jugalah tentang beberapa penulisan buku saya berkaitan dengan kekeluargaan, tentang wanita. Antaranya ini salah satunya berkaitan dengan keluarga berkualiti dalam kalangan wanita berkerjaya, ya. Wanita kan sibuk bekerja, jadi ada keluarga, kenalah pandai-pandai menyusun waktu dan masa, berlaku keseimbangan agar keluarga juga tidak terabai. Seterusnya, buku yang kedua yang berkaitan dengan keluarga juga, itu Nabi Muhammad SAW dalam konteks kekeluargaan, ya. Penulisnya saya, Jawiyah Dakir, saya sendiri, dan Ahmad Irda, ya, keluaran daripada DBP. Yang pertama tadi daripada penerbit UKM. Maklumlah kalau dah staf akademik, hantar kepada penerbit universiti lah. Satu lagi adalah Amalan Gaya Keibubapaan Keluarga Misali. Saya bersama dengan pelajar saya bernama Rosma Aisyah, ya. Dan satu lagi berkaitan dengan amalan nilai-nilai murni keluarga sakinah, ya. Okey, sebab buku tu tertinggal di pejabat, tak boleh kami yang bekerja di UKM ni sekarang work from home, ya, bekerja dari rumah, ya. Jadi tak dapat ambil buku tersebut. Yang mana ada je lah saya tunjuk di sini. InsyaAllah apa jua kata sumbangan kita ni, tak kiralah dalam bentuk penulisan, mungkin yang pandai berceramah, yang memuatkan di YouTube, tak kira apa jua medan, apa jua ruang yang ada untuk kita sama-sama menyampaikan risalah yang baik untuk tujuan dakwah.
dakwah, ya. Saya tekankan dakwah kerana apa? Kerana dakwah itu sendiri yang bermaksud mengajak kepada kebaikan, ya. Okey. Baik, itu saja Bonda. Mungkin saya kembali kepada Bonda untuk yang seterusnya, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak Dr. Adawiyah, ya. Kita dah dengar tadi macam-macam daripada awal ceritakan tentang keluarga bahagia, cara-cara untuk mendapat keluarga bahagia, menjadi keluarga Rabbani, ya. Kemudian pengalaman beliau sendiri yang kita boleh ambil ibrah, dan beliau juga ada memberikan contoh-contoh penulisan dalam buku akademik yang ditulis oleh yang di bawah pengurusan Akademi Bonda Noh, di bawah penerbitan sebenarnya Galeri Ilmu. Kalau buku-buku Galeri Akademi Bonda Noh ni bolehlah, mungkin ada ahli BBN di sini boleh bagikan nombor, boleh bahagikan nombor untuk dihubungi kalau nak beli buku-buku Akademi Bonda Noh. Okey, Bonda Noh kata saya nak pinkan Bonda Noh, tapi susah sikit kalau pin muka kami ni tertutup. Jadi dia kata, wah, tak pernah tahu doktor pun tulis buku. Kita orang akademik macam itulah, dia agak akademik sikit saya nak beritahu, tetapi buku ini kebanyakannya boleh dibaca oleh orang awam. Maksudnya orang awam ramai membeli sebab dia bukan buku yang terlalu berat. Dia pergi semi akademik, cuma dia diterbitkan oleh kurang penyebaran kerana diterbitkan oleh penerbit universiti dan juga DBP. Dan kita tahu kalau penerbit universiti ni dari segi pewar-warannya ataupun promosinya agak kurang, menyebabkan dia tidak diketahui. Macam itulah juga saya, Bonda ni, Dr. Adawiyah, orang tak tahu pun Bonda tulis buku sebab dia terbit di penerbit universiti. Jadi yang tahunya pelajar sajalah, pelajar kita, mereka kena beli, dia tahulah. Kemudian selain daripada itu, daripada yang kita sebutkan bahawa ada penulisan dan sebagainya, banyak lagi sebenarnya buku-buku Akademi Bonda Noh yang mungkin nanti boleh hubungilah. Mungkin di sini ada Helma, ada Nadira, itu semua adalah ada Haryati tadi saya nampak, adalah semuanya ahli-ahli DPN yang merupakan dropshipper Bonda Noh. Buku yang sedang rancak sekarang, alamak, belakang saya tak ada pula. Sedang rancak sekarang ialah buku Kita Sentiasa Menang, dan buku yang berkaitan dengan keluarga ialah parenting. Parenting ini memang berceritakan tentang kisah benar bagaimana menjaga ataupun mengurus anak-anak, mendidik anak-anak, dan sebenarnya ini dicetakkan yang setelah dia kehabisan, baru sampai sehari dua ni, jadi sedang panas-panas. Bolehlah parenting ini, tadi saya pegang parenting tu, saya nak tunjuk tapi konon-konon menyusun buku di belakang, tersusun dah sama tu. Okey, jadi itu sahaja. Terima kasih banyak saya bagi pihak Akademi Bonda Noh dan pihak diri saya sendiri pada anak anda Adawiyah, ni anak anda saya. Sebab tu saya nak sebut juga walaupun masa dah habis. Sebab tu dia melahirkan, saya pergi ziarah dia, saya tak tahu sebenarnya anak dia tu ada sedikit kecerdasan sama dengan anak Bonda. Tapi memang saya sentap sangat dan saya terus ingat sangat anak saya dah meninggal dah masa tu. Memang saya pulang tu saya tak tahu perasaan dan terus saya mesej dia, anak Adawiyah ni saya akan anggap cucu saya. Sebenarnya memang saya kalau tanya khabar tu maksudnya seolah saya bertanya khabar tentang anak saya. Begitulah. Jadi sebab tu Adawiyah ni memang anak anda saya lah. Dari segi bukan anak anda betul lah, tetapi anak anda dari segi pengajian dan persahabatan dan sebagainya. Dari segi umur pun sudah tentulah. Dan terima kasih banyak atas atas perkongsian. Dr. Adawiyah, Akademi Bonda Noh ni ada buku bakal terbit. Nama dia Hijrah Hati. Sebagai tanda penghargaan kepada Profesor Madya Profesor Madya Dr. Adawiyah dan juga Dr. Profesor Dr. Farizah yang telah memberi kita perkongsian pada sesi yang lepas.
kalau buku tu terbit, bonda akan hadiahkan sebagai tanda terima kasih kami lah. Kalau nak tak terbalas lah, nak tunjuk berikat-ikat tu susah lah pula kan. Jadi beritahulah, tolong ingatkan bonda kalau buku tu dah terbit. Buku tu adalah berkaitan hijrah hati, maksudnya kita ni mesti ada sebab mengapa, di mana titik permulaan kita untuk merasa mahu berubah daripada kurang baik pada baik, daripada baik pada yang lebih baik, insyaAllah. Dan di situ ada tulisan bonda no, ada sambil-sambil ni saya iklan lah sikit. Boleh beli, kami ada iklankan sudah di Facebook, boleh beli. Cetakan pertama ni terhad 1,000 je. Tapi insyaAllah yang bonda dah beli, bonda dah siapkan untuk Profesor Madya Dr. Adawiyah dan juga Profesor Dr. Farizah. InsyaAllah kalau ada yang menjadi tetamu saya bulan hadapan, bulan Disember juga akan dapatlah. Itu saja, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang mengikuti live kita pada malam ini. Doakanlah, kami doakan semua pejuang-pejuang syurga. Bismillah, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan kita berjumpa di syurga. Ya, Dr. Adawiyah, terima kasih banyak. Ada apa-apa nak cakap ke? Nak cakap dengan penonton? Para penonton, boleh sikit saja. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih atas kesudian para penonton di FB Bonda dan Bonda No, tim Bonda No juga, sahabat-sahabat, rakan-rakan guru-guru yang bersama-sama, dan sama-samalah kita saling memberi sokongan antara satu sama lain untuk terus maju menjalani kehidupan, mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja Bonda. Terima kasih banyak semua. Okey, untuk itu sekali lagi terima kasih, minta maaf kalau ada terkasar dan tersilap. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.